Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita, pembacaan kitab hikam, dan diharap suara jelas dan juga maknanya gambar pun agak dapat itulah dapat dengan baiknya insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab hikam kita. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, iradatuka al-asbabu ma'al iqamatillah iyyaka fi tajridi inhitatun anil himmati aliyah. Maksudnya, artinya berkehendak engkau akan asbab, sebenarnya mendirikan Allah Ta'ala akan dikau pada tajrid, iaitu turun daripada himmah yang tinggi, yakni barang siapa yang diberikan Allah Ta'ala di dalam tajrid dan berkehendak ia akan keluar daripadanya kepada asbab, maka hendak keluar kepada asbab, maka yang demikian itu setengah daripada kurang himmahnya, dan jahat adabnya, buruk adabnya dengan Allah, dan buruk adabnya, dan adalah ia berdiri serta syahwatnya, yakni mengikut dia akan syahwatnya, keinginannya, kerana bahawasanya iradat itu, kehendak itu setengah daripada iradat tabai, kehendak yang betul tabi'i, dan juga zulmatun nafsi, yakni kegelapan nafsu. Baik, kita telah bicara kemarin mengenai maqam ada dua, satu dipanggil asbab, satu dipanggil tajrid. Maqam asbab adalah seseorang itu kena mencari sebab untuk mendapatkan apa yang ia hendaki. Seperti rezeki, maka dia hendakkan sebabnya, sebab mendapat rezeki kerja, maka dia kena bekerja. Maka seseorang yang Allah Ta'ala tempatkan dia untuk mendapat rezeki, dia perlu bekerja, mendatangkan sebab, dia duduk dikira di maqam asbab. Adapun seseorang itu yang mana dia tidak perlu mendatangkan sebab, kerana Allah Ta'ala telah memberi kepadanya, ataupun Allah telah menjamin akan rezekinya, sehingga dia mendapat kemudahan akan rezekinya, maka dia berada di maqam tajrid. Baik, kebanyakan hari ini kita ini orang awam yang peringkat permulaan dalam kita mencari rezeki ini, biasa kita kena datangkan sebab, yakni bekerja. Maka seandainya kita tidak bekerja, maka kita tidak dapat rezeki. Ini adatnya begitu. Maka kalau orang itu tidak bekerja, tidak ada rezeki padanya, maka dia sebenarnya kena bekerja, kerana dia kena mendatangkan sebab, kerana dia duduk di maqam asbab. Begitu cara mudahnya nak faham. Kemudian setelah dia duduk di maqam asbab, dia kena tengok adakah dia yang berada di maqam asbab itu mendapat redha Allah ataupun tidak. Seandainya dia nak tengok dia duduk di maqam asbab itu dia mendapat redha Allah, yang pertama, pekerjaan dia mencukupkan kehidupan dia. Jadi bila dia bekerja, kehidupan dia cukup, alhamdulillah, dia kena duduk maqam kerja. Kalau dia tak kerja, kehidupan dia tak cukup, dia kena bekerja. Jangan tak bekerja. Tak bekerja tu bukan maqam dia. Yang kedua, pekerjaan dia ini tidak melalaikan dia kepada mengingati Allah. Kalau dia bekerja, dia tidak lalai pada mengingati Allah, maka dia duduk di maqam asbab yang dalam keadaan Allah redha dia. Allah redha dia. Bila mana dia bekerja, dia tidak lupa ibadah. Sebab itu
orang yang hebat dalam dia bekerja adalah orang yang tidak dilalaikan dia dengan pekerjaan. Dilalaikan dia, ibadat dia tidak dilalaikan dengan pekerjaan. Ini orang yang hebat. Maka dahulu ada satu orang, dia ni beki motor saja. Dia pomen motor dia. Dengan pomen motornya, tangan dia hitam dengan minyak dan maknanya motor, tetapi dalam keadaan sembahyang zuhur, asar, berjemaah dia tidak tinggal. Macam mana dia boleh tak tinggal sedangkan payah kita nak tengok pomen-pomen tu? Dia sudah set masa. Sekian-sekian masa dia beki. Lepas tu dia tengok waktu nak dekat waktu zuhur, kalau ada pelanggan dia tangguh dulu. Dia nak pergi sembahyang berjemaah, dia jaga. Maka pekerja yang hebat itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak melalaikan dia ibadah. Dan yang ketiga, bila dia bekerja tadi, dia mendapat rezeki yang halal. Maknanya dia mendapat rezeki yang halal. Jadi mudah dia mendapat rezeki yang halal. Tapi kalau dia bekerja dalam waktu yang sama, dia mendapat rezeki yang haram, maka dia duduk makam asbab dalam keadaan Allah tidak redha dia. Yang keempat, dia bekerja dan pergaulannya dengan pergaulan orang-orang yang saleh. Yang kelima, dia bekerja, dia dapat menjauhkan diri daripada orang-orang yang buruk. Kalau kita bekerja tetapi kita kena berdampingan dengan orang-orang yang buruk akhlak, maka itu pekerjaan yang tidak diredai. Kalau kita bekerja tapi kita tidak terlepas daripada riba ataupun benda haram, itu pekerjaan yang tidak diredai. Duduklah kamu di makam asbab itu. Selepas itu, berubah orang itu menjadi kepada makam tajrid. Macam mana mereka boleh berubah kepada makam tajrid? Yakni apabila sahaja dia diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Maknanya tanpa disangka-sangka. Alhamdulillah, Nur Hidayah kita sudah keluar daripada hospital. Kita doakan agar dia sihat, insya-Allah. Dan semua yang mendengar didoakan agar selamat dan juga sihat belaka. Baik, kita sambung balik. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja seseorang itu diberi rezeki tidak disangka-sangka, kemudian Allah letakkan hati dia ini, ada rezeki, tidak ada rezeki, dia berkurang, dia tidak resah. Rezeki sedikit pun tak apa. Ada rezeki pun dia alhamdulillah, tidak ada rezeki dia tidak resah, dia tidak gundah gulana. Maka ini tanda Allah nak angkat dia kepada makam tajrid. Kemudian yang ketiga maknanya rezeki yang dia dapat itu mencukupi dia dan menyebabkan dia ini semakin taat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala beri mencukupkan dia rezeki tadi, dan dia semakin semangat untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka bermakna Allah ingin dia tumpu ibadat. Dan seandainya dia tidak bekerja, rezeki dia tidak putus-putus Allah beri kepada dia, maka ketahuilah dia dipindahkan oleh Allah Ta'ala kepada makam tajrid. Maka sudah sampai kepada makam tajrid itu, seperti banyak tuan-tuan guru kita, tok-tok guru kita, orang-orang alim yang kita tengok. Tuan guru, kemarin saya dah cerita tuan guru saya, dia sebut saja sampai. Dia sebut saja terus sampai. Maka dalam keadaan macam itu, rezeki tak putus-putus dia. Maka dia kena tumpu ibadat. Orang macam ini tak apa tumpu ibadat. Siang berzikir, baca Quran, sembahyang sunat banyak-banyak, sampai masa rezeki pun sampai pada dia. Maka ketika itu dia kena duduk di tempat yang telah ditudukkan dia. Maka bila kita ini, sama ada kita duduk di makam asbab ataupun kita duduk di makam tajrid, baik makam asbab, baik makam tajrid, kita kena ingat bahawa syaitan sentiasa menipu daya kita ataupun sentiasa maknanya menarik kita supaya menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang kita tengok niatnya baik, nampak zahirnya baik. Seperti apa? Seperti orang yang tidak mau bekerja. Kenapa tidak mau bekerja? Kerana nak tumpuk ibadat, nampak baik.
bagus nak tumpu ibadat sampai berhenti kerja. Tapi sebenarnya dia duduk di dalam tipu daya. Sedangkan dia bukan duduk makam tajwid. Dia bukan duduk di makam tajwid. Kalau dia duduk di makam tajwid, tak apa. Dia duduk di makam tajwid, dia tak nak kerja dah, tapi rezeki sampai. Maka ketika itu, dia duduk di dalam tipu daya. Maka hidupnya semakin susah, tanpa dia sedar, hatinya bukan bergantung kepada Allah, hatinya bergantung kepada makhluk, mengharap-harap Allah memberi kepada dia. Maka ini menunjukkan bahawa orang itu tertipu daya. Maka saudara makna salikin ini dia tulis balik matan. Iradatuka tajrid. Tiba-tiba kamu ni yang duduk di makam mana? Iradatuka tajrid ma iqamatillah. Dalam keadaan kamu inginkan tajrid, dalam keadaan kamu ni mendirikan, kamu duduk di makam asbab ini, sebenarnya nafsu syahwat. Itu yang kita bicarakan kemarin. Maka demikianlah juga orang yang duduk di makam, orang yang duduk makan tajrid, yang orang duduk makan asbab nak pergi ke tajrid. Orang yang duduk makan tajrid nak pergi kepada asbab. Maka orang yang sudah duduk dapat rezeki dah, alhamdulillah, dia tak perlu lagi pergi ke makam, pergi kepada tajrid. Ini orang cerita satu ketika, dia kata ada satu orang ini Allah Ta'ala beri rezeki dia tidak putus-putus. Dan tuan guru jugalah, dia ni satu orang ustaz, dia buka pondok. Maka sepanjang dia duduk pondok itu, pondok dia ni alhamdulillah rezeki tidak putus-putus, Allah Ta'ala beri. Satu hari, maknanya satu hari dia ini rezeki yang sudah cukup melimpah ruah, tapi dia ambil lagi daripada bantuan yang luar. Maka dia sibuk lagi dengan perniagaan. Akhir sekali pondok pun jadi, akhirnya pondok tu tutup. Saya tidak mahu tahu, jangan mau beritahu pondok mana. Pondok tu tutup. Duk sibuk dengan mencari rezeki, sedangkan sepatutnya menumpukan kepada pengajian ilmu. Maka bagi orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala rezeki-rezeki yang murah, yang dia duduk, yang dia dapat rezeki tanpa sangka-sangka, dia jangan sibuk fikir nak berniaga. Begitu juga orang yang sudah pencen, minta maaf banyak, orang yang sudah pencen, bila dia sudah pencen, dia sudah dapat bulan-bulan dia. Dapat bulan-bulan. Jadi cukup bulan-bulan untuk dia makan bulanan dia, untuk dia makan, nak tanggung diri dia dan isterinya. Maknanya anak-anak dia dah kerja, dia jangan duk fikir lagi. Baik, saya cerita lagi satu kisah. Kisah ini satu orang hamba Allah. Dia datang jumpa saya, dia kata dia niat baik. Apa niat baik dia? Dia ni orang yang sentiasa jaga sembahyang jemaah. Pergi sembahyang jemaah. Kadang-kadang awal waktu saya pergi masuk, dia dah ada di masjid. Maknanya. Jadi saya pun pergi jadi imam. Biasa dia dah ada di madrasah kita. Alhamdulillah. Ataupun maknanya sudah ada untuk bersembahyang berjemaah. Jadi satu hari dia bagi tahu. Apa dia bagi tahu? Dia kata dia berhasrat nak tolong ustaz. Maka apa yang berlaku? Dia berniaga. Baik, tengok zahir berniaga dia nak tolong madrasah, menurut ustaz katanya. Jadi bila dia berniaga, apa yang berlaku padanya? Bila dia tumpu kepada perniagaan, maka dia sudah menjauhkan diri daripada ibadat. Dulu boleh sembahyang awal, tak boleh. Dulu boleh sembahyang jemaah, jadi tak boleh. Saya pergi jumpa balik dia. Bukan saya tidak suka dia ingin membantu madrasah. Tetapi saya nak bagi tahu pada dia, kalau kita pergi ke satu tempat, satu kedudukan kita pergi, tiba-tiba kedudukan itu menyebabkan kita jauh kepada Allah Ta'ala, jaga-jaga. Maknanya, ini bimbang takut kita tertipu daya. Apa dia kata? Dia kata, pekat awal ni saja nak perniagaan maju. Lepas perniagaan maju, saya jadi macam dulu balik pergi ke masjid. Nak jadi perniagaan maju tu lama mana? Kalau 2 tahun kita tinggalkan sembahyang jemaah. Jadi jaga-jaga, jangan tertipu daya. Jadi kerana tak puas hati boleh impak sikit, dapat sikit boleh impak sikit. Kalau boleh nak impak banyak, itu nampak.
kita dengar baik, tetapi di sebaliknya itu ada tipu daya yang kita ini maknanya kadang-kadang tertipu daya menyebabkan kita menjauhkan diri pada ibadat. Maka saya contoh je ni, orang tajrid ni seperti orang pencen lah, saya contohkan saja. Dia dapat bulan-bulan. Bila dapat bulan-bulan, boleh tak? Cukup tak dia? Cukup, alhamdulillah. Boleh tumpu ibadat tak? Boleh tumpu ibadat. Dia mari fikir nak banyak lagi. Tak ada fikir dah nak banyak. Tak ada fikir dah nak banyak. Maknanya kalau dapat banyak pun tak apa. Tapi dia sudah cukup. Boleh tak dia tumpu ibadat? Boleh tumpu ibadat. Tumpukan pada ibadat. Tiba-tiba mari akalan, mari fikir. Kena buat kedal lah sikit. Dia kata. Maknanya. Bila dapat PT boleh bantu orang. Katanya begitu. Tetapi dia tidak sedar. Kadang-kadang bila sudah dia ini. Maknanya. Dia sudah mencukupi dengan rezeki ada, dia pun sibuk berniaga. Akhir sekali rezeki yang ada tadi jadi tak cukup. Kenapa? Nak tapur modal lagi, nak cari jalan lagi, nak ni lagi. Allah akhir sekali dia duduk di dalam tipu daya, wal iyazubillah. Sebab itu kena ada panduan-panduan, kena ada guru, kena ada panduan, kena ada maknanya penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok. Maka dikata yakni barang yang didirikan oleh Allah Ta'ala tajrid. Kamu sudah duduk makam tajrid. Makam tajrid macam mana? Allah Ta'ala telah berfirman, ini makam orang yang tingkat lebih tinggi. Maknanya kalau dari segi harta kita kata orang beceng lah. Tapi kalau dari segi orang yang sudah beramal, kita panggil orang yang mencapai sifat taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar. Dengan sebab dia bertakwa, Allah Ta'ala beri jalan keluar. Sempit rezeki sudah dilepaskan oleh Allah. Maka dalam keadaan macam itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lepas pada tu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kamu serah diri pada Allah, Allah cukupkan. Sudah cukup. Innallaha balighu amri. Maka Allah Ta'ala akan menyampaikan segala urusan dia. Allah Ta'ala akan menentukan. Jadi jangan bimbang mengenai maknanya apa yang Allah tak tetapkan. Kalau kamu sudah pergi kepada makam tajrid dan engkau berkehendak ia akan keluar daripadanya. Tak nak duduk makan tajrid, bagus dah, nak keluar daripada dia. Keluar daripadanya, nak jadi pergi kepada asbab. Pergi kepada asbab, nak cari sebab pula. Padahal tak perlu cari sebab dah. Tak perlu kerja dah. Sebab sudah ada dah. Allah dah. Tapi oleh kerana mungkin dengan sebab-sebab tertentu. Dengan sebab-sebab tertentu seperti dia tengok. Mungkin dengan sebab niat baik. Ingat, para jemaah, kadang-kadang niat baik itu duduk di dalam tipu daya. Macam mana ustaz niat baik itu tipu daya? Ya, maknanya boleh berlaku. Ini kalau kadang-kadang kita tak nampak benda halus-halus yang macam ini. Macam mana niat baik itu boleh membawa pada tipu daya? Seperti macam ustaz bagi tahu tadi, macam saya bagi tahu tadi, kenapa berniaga? Nak tolong agama. Maknanya padahal dia bukan ahli perniagaan. Dia bukan orang yang perlu menyibukkan diri dengan perniagaan. Maknanya jadi tetapi oleh kerana niat dia baik untuk tolong agama, katanya akhir sekali apa yang berlaku, dia pergi kepada pekerjaan, akhirnya tinggal ibadat. Saya ada satu orang sahabat. Sahabat ini saya kenal beliau di Yaman. Satu ketika saya pergi ke Yaman, saya jumpa beliau. Beliau ini belajar di Libya dan alim dia, fasih dia, bercakap Arab. Jadi bila balik daripada Yaman itu, satu hari balik, beliau ajak singgah tidur di rumahnya. Jangan balik terus Terengganu ustaz, tidur rumah dia. Maka saya tangguh satu hari sampai daripada Kuala Lumpur itu duduk di rumah dia. Duduk di rumah, esok baru balik di Terengganu. Maka duduk di rumah dia, Masya Allah, kitab banyak. Maknanya kitab banyak di rumah dia. Saya tanya dia kerja, anta buat kerja apa? Dia kata, ana berdakwah lah. Kuliah maghrib setiap malam, kuliah subuh setiap pagi. Satu hari, satu minggu 14 kuliah. 14 kuliah maknanya. Jadi bila saja
bila sahaja dia kuliah subuh, dia kuliah maghrib, bayangkan lepas kuliah subuh nak sampai maghrib banyak masa kosong. Relax saja dia. Relax saja dia. Dan dia itu duduk rumah sewa bersama dengan sahabat dia. Jadi sewa tu tak mahal, sewa tu dikongsi ramai-ramai, tapi di bilik dia bilik suku, dia seorang bilik. Maka duduklah dia. Orang lain pergi bekerja, dia duduk di rumah baca kitab apa-apa. Jadi kadang-kadang dia terima waktu duha tu dia terima. Apa dia kata pada saya? Dia kata dengan kuliah pagi, orang kuliah pagi subuh 7 subuh setiap pagi dan setiap malam kuliah maghrib, dia kata cukup dah dia, lebih dia cukup dah. Dia seorang masa tu tak kahwin, lebih pada cukup dah, boleh simpan duit pula. Maknanya orang tu dah kuliahnya di mana? Di Kuala Lumpur sana. Baik, alhamdulillah dia pun kerja. Kemudian dia mintalah saya berniaga, tolong dia sikit. Dia puas-puas dia saja berniaga sambilan. Dia pun berniaga. Dia berniaga oleh kerana dia satu orang ustaz. Dia berniaga benda agama, dia berniaga barang-barang ibadat. Maka dia pun satu hari ada satu Quran terjemahan. Maka saya pun tolong dia, tolong jual. Masya Allah, Quran itu laku tak? Lepas tu daripada Quran, lepas tu dia jual barang-barang sehingga satu hari dia ajak saya pergi ke tempat dia, saya pun pergi. Bila saya pergi, rupa-rupanya dia suruh sembahyang hajat di kedai dia. Kedai dia besar. Di kedai dia, saya pun sembahyang hajat di kedai dia untuk minta dia murah rezeki. Tanpa lepas saya balik, rupa-rupanya saya dapat tahu beliau telah sibuk dengan perniagaan. Beliau telah sibuk dengan perniagaan dan perniagaan dia barang-barang sampai dia ambil di pelabuhan. Perniagaan dia sudah besar. Kedai dia pun besar, Masya Allah. Saya pergi ziarah dia, alhamdulillah dia pakai kereta agak mewah sikit. Pakai mewah sikit. Kesan daripada perniagaan. Tapi hebat beliau. Ini sahabat saya hebat. Saya tak mampu jadi macam dia. Kalau saya duduk di tempat dia, Masya Allah. Masya Allah. Saya tak tahu apa yang berlaku. Apa yang berlaku? Beliau tiba-tiba meninggalkan perniagaan. Dalam keadaan perniagaan itu maju. Dalam keadaan perniagaan itu maju tu. Maknanya dia boleh tinggal perniagaan itu. Rupanya dia kongsi 2 orang dan dia tinggalkan, dia keluar kongsi tadi keluar daripada perniagaan tadi dalam keadaan kedai itu maju. Bukan dia balas dengan rakan kongsi, tak ada balas pun. Hanya Allah yang Maha Pengasih, Allah kasih kepada sahabat saya ini ketika mana bulan Ramadan dia terasa dia tidak boleh tumpu ibadat. Dia tidak boleh menumpukan ibadat dan dia terasa kurangnya ibadat dia di bulan Ramadan. Walaupun hasil dia banyak dapat, tapi dia sudah rasa Allah memberi rezeki kepada dia, tetapi Allah menarik ibadat pada dia. Maka dia takut benda ini berterusan, dia tinggalkan perniagaan dia. Dia kembali macam dulu dan dia terus kepada menjadi pendakwah dan maknanya dia tumpu ibadat kepada Allah. Masya Allah. Maknanya tengok ini orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah beri lalu petunjuk lalu. Allah Ta'ala campur lalu dalam hati dia. Maknanya, okey, kenapa dia berniaga? Niat dia supaya nak menolong agama, niat baik. Tetapi jaga-jaga tiba-tiba ditariknya akan ibadat oleh Allah Ta'ala, di situlah berlakunya tipu daya. Baik. Maka apabila satu orang itu berkendak kepada asbab, bila dia kendak kepada bekerja balik, akhir sekali dikatakan orang ini sudah kurang hemahnya. Maka semangatnya pun akan berkurangan. Kalau dia kuat ibadat, tiba-tiba dia sibuk pada perniagaan, contohnya akhir sekali semangat untuk ibadat sudah berkurangan. Nampak di situ? Di situ. Kemudian dalam waktu yang sama, dia ini dikira orang yang jahat adab, jahat akhlaknya dengan Allah, jahat adabnya dengan Allah. Sudah sibuk dengan ibadat, Allah dah bagi kita ibadat, kita pergi cari benda lain pula. Kita cari benda lain. Maknanya akhir sekali ingat para jemaah sekalian, kalau Allah tarik ibadat kita berkurangan, kita cepat-cepat muhasabah diri.
Kalau kita tengok kita semakin jauh pada Allah cepat-cepat. Maknanya, dan kita buanglah apa yang kita kejar tadi yang menyebabkan kita ditarik oleh Allah Ta'ala. Maknanya ibadat kita berkurangan. Dan berdiri ia serta syahwat bermakna orang ini duduk dalam nafsu. Tak kira niat baik pun, tapi bila mana kamu dah kurang semangat pada ibadat, maka kamu duduk dalam nafsu. Kerana bahawasanya iradat itu setengah daripada iradat tabai. Kehendak itu sebenarnya kehendak tabiat manusia yang buruk. Kan tabiat tabi'i ini, iradat tabi'i ini seperti kalau boleh kaya, nak kaya banyak, kalau boleh nak pengaruh, kalau boleh nak masyhur lebih, kalau boleh nak lebih pada orang, kalau boleh semua boleh ke dia belaka. Ini tabiat buruk. Dan ini membawa kepada zulmatun nafsi, dia menyebabkan kegelapan nafsu yang membawa kegelapan hati kamu. Akhir sekali duduk dalam tipu daya, semakin jauh dengan Allah. Jangan gembira sangat kalau kita dapat rezeki-rezeki, jangan gembira sangat. Muhasabah sikit ibadat. Satu lagi Ustaz nak bagi tahu, kata ulama kalau kamu mencari rezeki, jangan niat, kalau kamu bekerja, jangan kamu niat cari rezeki. Ini kata ulama. Kerana perkataan rezeki itu terpecah dua. Satu rezeki halal, satu rezeki haram. Ini satu ilmu baru ni. Kalaulah kamu pergi bekerja, jangan niat cari rezeki. Kerana rezeki itu ada dua kata ulama. Satu rezeki halal, satu rezeki haram. Sebab tu kalau orang nak cari rezeki, kadang-kadang dapat rezeki tapi rezeki haram. Wa'iyadzubillah. Habis tu nak cari benda. Cari dia sepanggil kurniaan Allah. Saya mencari kelebihan Allah. Makna saya mencari kurniaan Allah. Sebab itu dalilnya dalam surah Jumaat Allah berfirman, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaru min fadlillah. Apabila kamu sudah selesai mengerjakan sembahyang, kamu carilah kelebihan Allah. Di situ dalilnya. Ulama mengatakan bahawa kalau kamu pergi bekerja, cari kelebihan Allah. Jadi kelebihan Allah itu apa dia? Kelebihan Allah itu seperti rezeki, harta benda. Kelebihan Allah seperti ketenangan. Kelebihan Allah seperti ibadat. Jadi cari anugerah-anugerah yang baik datang daripada Allah. Walaupun ketika itu kita mencari rezeki. Baik, lalu dikatakan bahawa itulah kegelapan hati kamu. Dan bahawasanya tajrid kepada orang yang ahli tarik. Orang yang ahli tarik, orang yang sudah berjalan kepada Allah. Seperti telah mencapai ikhlas. Kita dah beritahu dah kemarin. Maknanya ada orang yang dia duduk dalam syariat. Ada orang duduk dalam syariat, ada orang duduk di dalam tarekah. Orang yang duduk dalam syariat itu dia kena taubat, takwa. Maknanya lepas pada taubat dia kena datang takwa, kemudian istiqamah. Ini orang yang duduk dalam syariat. Orang yang duduk dalam tarekah ini dia kena ikhlas. Dia kena duduk dalam keadaan ikhlas. Jadi ikhlas, sabar, redha. Jadi dalam keadaan ikhlas itu maknanya orang yang ahli tarik ini orang yang tajrid, yang Allah Ta'ala telah beri dia tanpa fikir-fikir, tak payah cari sebab dah. Maka orang yang ahli tarik itu, iaitu orang yang sudah ikhlas tadi, yang menghilangkan akuan daripada hati. Apa makna akuan? Akuan ni maknanya alam, dunia. Itu cara mudahnya kita nak faham. Jadi dengan arti kata bahawa seseorang itu bila dia ini diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang melimpah ruah tanpa disangka-sangka, dia boleh tumpu ibadat sehingga hatinya boleh tumpu kepada ibadat, membawa kepada hatinya sudah hilang. Hilang kan? Maknanya tidak ada dalam hatinya dunia ataupun memikirkan tentang alam. Fikir nak beli kereta, nak beli rumah, nak dapat ni, nak cari saham lagi, nak ni. Benda tu tidak ada lagi kepada orang yang sudah makam tajrid. Tak heran dah orang cerita, marilah tubik kereta mana pun, tubiklah telefon iPhone yang 40, iPhone 40 ke tak kira lah contoh, tak ada dalam hati, tidak ada. Sebab itu bukan tujuan dia. Tujuan dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang sudah makam tajrid kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau satu orang itu dia dah beri oleh Allah Ta'ala rezeki dia murah,
Kemudian dalam waktu yang sama dia boleh tumpuk ibadat. Dalam waktu yang sama hatinya tak ada kisah dah. Ada tidak ada sama je bagi dia. Ketika itu dalam hati dan dalam sir sanubari dia. Makna dalam sir. Sini banyak orang kata sanubari. Hati sanubari. Makna kedalaman hati dia tadi itu bermakna dia duduk di makam yang tinggi di sisi Allah. Allah kasih dia. Allah Ta'ala kasih bila dia sudah sibuk pada ibadat. Batu kalau satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang Allah Ta'ala kasih? Siapa yang Allah Ta'ala tidak kasih? Lalu dijawab, orang yang kasih adalah orang yang ingat Allah, dia sebut nama Allah. Orang yang Allah Ta'ala tak kasih, orang itu Allah Ta'ala sibukkan dia tak sebut nama Allah. Dia sibuk, bukan sibuk ibadat, dia sibuk benda lain dan dia tidak menyebut nama Allah. Itu tanda Allah tidak kasih dia. Allah tidak kasih pada dia. Para jemaah sekalian, jangan sampai kita tidak sebut nama Allah. Jangan sampai tidak ada tasbih. Ustaz nak tanya sikit. Antara tasbih ini dengan handphone banyak mana kita pegang? Ada kita banyak pegang handphone ataupun kita banyak pegang tasbih. Dan kemudian kita kena banyak menyebut nama Allah. Pegang handphone bagus, tak ada masalah. Tapi syarat dia kalau boleh kita dengar ceramah, kita dengar agama, kita ambil yang molek-molek dalam. InsyaAllah tidak ada masalah. Baik. Kemudian dikatakan bahawa dia ini duduk di makam yang tinggi dan telah mendirikan hak Allah Ta'ala di dalamnya, dan dia telah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala di dalamnya segala khawas, yakni orang yang istimewa di sisi Allah. Khawas hambanya iaitu hamba yang istimewa. Moga-moga antum semua menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, dan segala orang yang arif, maka apabila mendiri hak Allah Ta'ala, maka orang yang tajrid ini, orang yang khawas ini, maknanya di antaranya juga termasuk dengan orang yang arif billah, yang benar-benar mengenal Allah. Dia adalah orang yang mendirikan hak Allah Ta'ala, yakni orang yang melaksanakan perintah Allah, mendirikan hak Allah Ta'ala akan dia kepada makam khawas, iaitu kepada kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Maka bila sudah jadi makam khawas, sudah disibukkan dengan ibadat, dia sudah diistimewakan oleh Allah. Dia sudah diistimewakan oleh Allah. Alhamdulillah boleh pergi masjid. Maka para jemaah, jangan sampai kita beribadat masih lagi memikirkan tentang rezeki. Masih lagi fikirkan tentang rezeki. Jadi kalau kita akan takbir, tak ada fikir dah tentang rezeki. Alhamdulillah, cukuplah kita tak ada fikir rezeki. Tidak fikir rezeki bermakna dua keadaan. Ada satu keadaan yang dia dah bekerja. Dia dah bekerja, maka dia tak payah fikir dah rezeki. Maknanya maka dia boleh tumpuk ibadat. Satu lagi keadaan dia tak bekerja tapi rezeki sampai sama. Makna rezeki sampai sama maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa seseorang itu bila sudah duduk kedudukan dia ini, Allah Ta'ala jadikan dia ini boleh tumpuk amal ibadat kepada Allah tanpa memikirkan rezeki. Janganlah dia turun kepada martabat yang kurang. Apa martabat yang kurang? Martabat yang kurang itu adalah sudah dia tidak disibukkan mencari rezeki. Allah suruh sibuk ibadat, dia pergi turun sibuk nak cari rezeki. Maka ini dah maknanya dia sudah menurunkan martabat dia minal himmati aliyah. Inhitatun anil himmati aliyah, maka jatuh dia daripada himmah yang tinggi. Allah Ta'ala beri dia kedudukan tinggi, dia turun kepada yang rendah. Maka asbab itu bagi segala orang bidayah. Asbab itu maqam asbab yang kena perlukan kerja ni pada peringkat orang yang permulaan yang salik, yang nak berjalan pada Allah. Di peringkat baru nak berjalan. Jadi janganlah baru belajar sikit berhenti kerja terus kerana nak tumpuk ibadat zikir. Jangan, kamu duduk makam kamu, duduk di tempat kamu dulu. Jangan duk fikir-fikir nak lebih. Maknanya jangan duk fikir-fikir nak lebih. Maknanya. Kemudian dikatakan bahawa rindu ustaz depan mata di Masjid Batamulu Melaka. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita pergi ke Melaka. Bukan Melaka saja, nak pergi Melaka kalau orang jemput. InsyaAllah. Iaitu orang yang tawajuh,
Orang yang menumpukan hatinya kepada Allah, tapi dia peringkat awal. Jadi dia peringkat bidayah permulaan, lalu dia kena bekerja. Ada pun orang yang tajrid itu bagi segala orang yang ahli muwajahah. Orang yang tajrid itu orang yang dia sudah berhadap-hadap wajahnya kepada Allah, hatinya sudah berhadap dah. Bukan nak tu, maknanya dia sudah berhadap hatinya kepada Allah, yang sudah wasil, yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Hatinya sudah dekat dengan Allah. Ibarat kata hatinya sudah hidup dengan Allah. Tengok mana-mana Allah tak lupa-lupa maknanya. Maka itulah orang ahli jazab. Ahli jazbu ataupun ahli jazab, iaitu orang yang ditarik oleh Allah. Antara orang-orang yang lalai ni pun Allah Ta'ala tarik dia. Dia jadi orang yang dekat dengan Allah. Ramai orang yang berzikir, tapi ramai orang yang berzikir, ramai orang yang baca Quran, ramai orang yang sibuk dengan majlis ilmu, tetapi siapa yang Allah Ta'ala tarik? Sehingga menjadi orang yang takut pada Allah, sehingga menjadi orang yang khusyuk pada Allah. Itu pilihan Allah. Walaupun kita usaha nak jadi orang tu, kadang-kadang Allah Ta'ala tak pilih kita lagi, tapi kita kena usaha juga. Maka orang yang ahli jazab ni, apa makna jazab? Dia mengajar dengar jazbah. Ini kali istilah orang-orang sufi. Maknanya, jadi dikatakan bahawa ahli jazab ni iaitu orang yang Allah Ta'ala tarik hatinya untuk sampai kepada Allah, dengan sebab antaranya dengan sebab hatinya yang suci setelah melalui tazkiyah, takhalli tahalli, maknanya. Jadi telah melalui jalan penyucian hati. Hak kotor ini dikeluarkan, maknanya takhalli. Tahalli ni hak bersih dimasukkan dalam hati. Begitu keadaan dia. Maka setelah sudah bersih hati, suci, dah tumpu pada ibadat, jangan tumpu-tumpu kepada yang lain daripada itu. Kerana kadang-kadang di situlah tercabutnya ikhlas seseorang. Kerana inilah adalah berkendak yang mempunyai makam itu kepada sebab itu turun daripada hemah yang tinggi. Dan kadang-kadang oleh kerana dia sudah jazbah, Allah Ta'ala tarik dah dia dekat, tiba-tiba dia nak turun kepada asbab, maka turun daripada hemah yang tinggi. Molek dah dia duduk dengan Allah, turun pada hemah yang tinggi. Maknanya insya-Allah kalau pergi ke Melaka, tinggal ke Batu Pahat, insya-Allah. Maknanya kalau ada jemputan, kita pergi ke sana. Kemudian dikatakan bahawa kerana bahawasanya tajrid itu hal yang diambil daripada Allah. Tajrid ini pilihan Allah. Bila mana sahaja Allah Subhanahu Wa Ta'ala tarik seseorang itu, pilih seseorang tadi, maknanya dia itu sudah dekat dengan Allah Ta'ala, dan Allah dah himpunkan hatinya dengan hatinya dengan Allah. Maka ketika itu dia kena duduk dengan Allah. Jangan lagi hatinya ada selain pada Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan itu, tajrid itu hal yang diambil daripada Allah Ta'ala dengan tiada wasitah, dengan tiada perantaraan. Kadang-kadang dapat rezeki tak ada perantaraan dia. Maknanya dapat rezeki dengan tidak ada perantaraan. Kadang-kadang dapat sesuatu pun tidak ada perantaraan, Allah Ta'ala beri, maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, dan juga jamak atanya, Allah Ta'ala himpunkan hatinya dengan Allah. Apa maksudnya? Hatinya tak boleh putus lupakan Allah setiap masa. Memang ada orang macam tu, tapi bukan kita lah, maknanya memang ada orang macam tu. Setiap masa, setiap nafas hatinya ingat Allah. Maknanya ini hati para wali. Hati para wali, maknanya. Orang wali pun tak nak cerita macam mana. Benda ni benda rasa dia dengan Allah Ta'ala. Dengan tiada manik, tiada halangan. Nak dapat satu-satu tiada halangan. Kadang-kadang dia sebut saja sampai. Sebut saja sampai. Dan tiada illah, dan tiada sebab. Maknanya ini Allah Ta'ala beri, Masya Allah. Masya Allah. Ada satu kisah, siapa? Malik bin Dinar, saya lupa dah. Dia naik perahu. Bila dia naik perahu, dia tak bawa duit, dia naik perahu. Bila naik perahu, sampai masa orang kutip lah tu. Dia kata, saya tak ada duit. Dan kalau tak ada duit, kenapa kamu naik perahu? Tapi saya nak pergi ke seberang sana. Akhir sekali orang pukul dia, pensan dia. Lepas pada tu dia bangun pada pensan, orang tanya lagi, mana duit? Tak ada, orang pukul lagi pensan dia. Akhir sekali, oleh kerana orang tu
pukul dia, dia bangun, dia turun daripada perahu, dia jalan atas air. Apa? Terkejut orang. Terkejut orang. Itu nak beritahu, kadang-kadang Allah Ta'ala beri pada seseorang wali dia. Ini kekasih Allah. Kekasih Allah, maknanya Allah Ta'ala beri. Ini tidak, jangan kita menolak karamah. Menolak karamah ini maknanya membawa kepada rosak akidah. Ini cerita para wali. Baik. Kemudian dikatakan bahawa tajrid itu kadang Allah Ta'ala dah beri kepada tanpa ada halangan, tiada sebab, Allah dah himpun dalam hati dia, tidak ada wasitah perantaraan. Maka orang yang tajrid itu dalam hal ini, yakni dalam hal berkehendak kepada asbab. Dalam hal ini tiba-tiba maknanya dia dah tak perlu lagi mikir harta benda, tiba-tiba dia fikir pula macam mana nak dapat harta benda. Macam mana nak dapat harta benda, dia fikir, akhir sekali dia ini jatuh kepada kedudukan yang rendah di sisi Allah. Maka dia beritahu contoh sini. Kenapa dia kata begitu? Seperti orang yang diberi oleh raja pakaian. Kenapa? Seperti dia beri contoh, orang yang tajrid dah, tak payah fikir-fikir dah rezeki, tak payah fikir-fikir dah, duk sibuk nak berniaga lagi, contohnya begitu. Maka dia duduk dalam pandangan hina di sisi Allah. Dulu Allah muliakan dia, tapi bila dia mari fikir macam tu dan dia pergi ke arah tu, maka jatuhlah pandangan Allah terhadap dirinya. Maka seperti raja pakaian, diberi oleh raja pakaian. Allah raja beri dia satu pakaian. Raja kalau beri pakaian, bukan pakaian komang-komang, pakaian molek-molek. Ada satu orang anak buah saya ni, dia kata dia dipanggil ke istana. Kalau dia pergi ke istana, sekali beli pakaian bukan macam kita 100-200 ribu kali beli pakaian, maknanya. Jadi dikatakan bahawa raja, pasal dia dah takkan nak beli pakaian macam kita harga murah-murah, maknanya. Maka raja itu seperti raja diberi pakaian, raja diberi oleh raja pakaian dengan pakaian kesukaan. Pakaian yang molek raja beri pada dia, maka dijadikan melihat ia bagi membela binatang. Tiba-tiba pakaian yang mahal raja beri kepada dia, raja tengok ia buat maknanya pakaian tu dia guna buat pergi mana? Pergi dekat tempat dia bela ayam contohnya, ataupun dekat kandang kambing, ataupun kat kandang lembu. Bagaimana perasaan raja tadi? Baju yang mahal begitu dia buat pergi dekat benda tempat dia membela binatang. Maknanya, dan memakai pakaian kesukaan, memakai pakaian yang Allah Ta'ala suka, yang dia suka, yang raja suka, yang mahal. Tiba-tiba raja tu tengok dia pergi tempat kandang lembu contohnya, penuh dengan kotoran-kotoran sekali, sudah pasti raja tadi akan marah. Raja tu beri tak lain kali baju, raja tu tak beri lain kali. Gitulah Allah Ta'ala dah beri dah rezeki mu, tak payah fikir-fikir dah. Mu fikir pula rezeki, dan kali Allah Ta'ala tarik pula rezeki. Bagi jadi begitu. Maka orang yang tajrid dalam hal ini, yakni dalam hal berkehendak pada sebab tadi, seperti raja tadilah maknanya. Dan kata setengah masyayikh radhiyallahu anhu adalah umpama orang yang tajrid sebab. Orang yang tajrid pergi ke sebab tadi, dan itu seperti orang yang hamba bagi raja. Jadi orang yang tajrid nak pergi ke sebab ni seperti dua orang hamba bagi raja. Ada dua orang hamba. Maka katanya bagi seorang, kerjakan olehmu dan makan olehmu daripada kerja tangan kamu. Raja tadi ada dua orang hamba. Raja kata pada satu orang tadi, kamu kerja, kamu pergi bekerja dan kamu makan hasil pekerjaan kamu. Ini orang makan apa? Makan asbab. Contohnya, kamu pergi bekerja dan kamu makan hasil daripada pekerjaan kamu. Dan katanya bagi seorang lagi, tetap engkau kepada aku. Kata seorang raja pada seorang lagi, mu tak payah kerja, mu duduk dalam istana, mu duduk dengan aku.
Ataupun raja tak kata aku, kamu duduk dengan better. Maknanya kamu kamu duduk, tuang hamba duduk dengan better, kata raja tadi. Dan better lah bagiku lah mencukupkan bagi kamu. Kata raja, kamu payah nak cakap bahasa istana ni. Kata raja kata, mu tak payah kerja lah, mu tak payah kerja, mu duduk istana je, biar saya tanggung kamu. Gitu. Mana walaupun raja tak kata bahasa dia, tapi nak beritahu tak payah kerja, biar better tanggung kamu. Kamu duduk dalam istana saja, apa saja kamu nak, maka better akan bagi. Aku akan bagi pada kamu, kata raja tadi. Maknanya manakala kalau tetap engkau kepada aku dan bagikulah mencukupkan bagimu. Manakala keluar salah suatu daripada keduanya, keluar salah seorang, salah seorang daripadanya keluar, keluar salah seorang daripada keduanya, daripada kehendak tuan dia, maka adalah ia sejahat-jahat adab. Keluarlah dia. Raja suruh pergi kerja, tiba-tiba dia tak pergi kerja. Bermakna dia langgar perintah raja. Satu lagi, raja kata jangan kerja, duduk istana, aku pergi makan Melaka. Tiba-tiba dia pergi kerja. Tengok-tengok dia duduk ke laut. Maknanya bermakna dia telah salah adab dengan raja tadi. Maka adalah ia sejahat-jahat adab. Dan datanglah baginya kebinasan, maka dia membawa kebinasan. Begitu. Bila Allah perintahkan kamu kena bekerja untuk datangkan rezeki, jangan berhenti kerja. Nanti kalau kamu berhenti kerja, walau kamu kata kamu nak tumpu ibadat, sebenarnya kamu tak akan mampu tumpu ibadat. Sebab apa? Ketika itu hati kamu akan fikir, macam mana aku nak dapat rezeki, macam mana dapat rezeki. Maknanya akhir kali maknanya kamu akan dapat kebinasaan. Mengharap-harapkan orang dan seumpamanya, hidup semakin susah. Jangan salah Allah. Tak apa-apa saya berhenti kerja, saya zikir, hidup jadi susah ni. Jangan salahkan Allah, kerana kamu tidak memahami. Kena belajar dengan orang arif billah. Siapa orang arif billah? Bukan Mustafa Kamal ni tau. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, dia orang arif billah. Maknanya kita mengambil panduan daripada dia. Kemudian satu lagi orang yang Allah beri dah dia, tak payah sibuk-sibuk lagi dengan rezeki. Tiba-tiba dia fikir rezeki. Bila dia fikir rezeki, dia tinggalkan ibadat, bermakna dia juga orang yang mendapat kebinasaan. Kebinasaan pada Allah. Kenapa dia fikir ibadat? Fikir cari rezeki pula. Konon-konon nak rezeki banyak, nak tambah lagi ibadat. Ibadat zikirnya tak besar, ibadat infak tu besar. Nak cari ibadat infak lah kononnya. Dia pun kerja. Bila dia kerja, akhirnya sekali membawa kepada kebinasaan. Binasa. Nampak comel, tapi sebenarnya biasa. Kenapa? Kerana dia tidak duduk di tempat yang Allah dudukkan dia. Mu kena duduk tempat kamu. Maka fikirlah, para jemaah fikirlah, kamu ini asbab ke tajrid? Tengok masa PKP ni duduk saja duit siapa sama tajrid. Maknanya dia. Tapi masa PKP ni susahnya, tak ada PT-nya gini, harap Perdana Menteri kita baik, VPT sama. Maka lepas pada ni kita kena kerja. Itu makam asbab. Makam asbab. Tengoklah, jangan tukar maknanya antara kedudukan kamu tadi. Kalau tidak, jadi bila dah fikir rezeki habis, hilang ikhlas kamu, hilang ibadat kamu. Itu jaga-jaga dalam keadaan macam itu. Maka ada satu cerita lah. Cerita ni macam mana, macam kisah orang yang hilang ikhlas dia. Ada satu orang dia beribadat, sungguh dia beribadat. Bila dia beribadat kepada Allah Ta'ala, maknanya dia tumpukan masa beribadat, maka Allah jamin rezeki dia. Dia tidak pergi bekerja, dia hanya beribadat saja, tapi Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Tapi orang makan tajrid ni, dia taklah jadi kaya macam jutawan besar tu. Maknanya Allah Ta'ala biasanya orang yang makan tajrid, Allah cukupkan apa yang dia kendaki. Dia berasa nak kenderaan, siapa kenderaan.
Dia berasa nak tanah untuk buat madrasah, siapa tanah. Gitu je. Maknanya taklah siapa jutawan besar. Maknanya sampai duit terlalu banyak. Tidak. Jadi kecuali orang-orang yang tertentu Allah Ta'ala beri. Ada juga yang duit terlalu banyak. Ada para awliya Allah ni. Maknanya, jadi dikisahkan orang itu beribadat, ibadat, tiba-tiba orang bagi tahu pada dia. Cerita ni masyhur, antum semua pernah dengar. Orang bagi tahu pada dia, kepada ahli ibadat tadi, wahai Tuhan Syekh, maknanya di sana ada satu orang yang menyembah pokok. Maknanya sembah pokok. Dia pun terkejut, ada lagi orang yang menyembah selain pada Allah. Maknanya, maka dia pun ambil kapok. Tujuan dia ambil kapok, dia nak pergi tebang pokok tadi supaya orang tidak sembah pokok. Maka dalam perjalanan dia nak pergi tebang pokok, dia jumpa satu orang tua. Dia pun tanya, kamu nak pergi ke mana? Saya nak pergi tebang pokok. Kenapa kamu nak pergi tebang pokok? Biarkanlah mereka. Dia kata kerana mereka telah melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Mereka telah menyembah selain daripada Allah. Akhirnya kata orang tua tadi, yang duduk di tengah jalan tadi, dia mengatakan bahawa aku sekali-kali tidak akan membenarkan kamu menebang pokok, sehinggalah kamu kena maknanya berhadapan dengan aku. Maka akhir sekali si lelaki yang soleh tadi pun maknanya dihalang oleh orang tua tadi, lalu berlaku pergelutan. Di dalam ketika berlaku pergelutan, dengan mudah dia menjatuhkan orang tua tadi sehingga dia duduk di atas, orang itu duduk di bawah, orang tua itu duduk bawah dan di tangannya ada kapak. Lalu kata orang tadi, orang tadi yang duduk di bawah tadi, dia mengatakan, sebelum kamu maknanya sebelum kamu nak menebang pokok ni, aku nak bagi tahu pada kamu. Aku nak bagi tahu kepada kamu, kalau kamu tebang pokok maknanya kehidupan kamu seperti itu saja. Mahukah aku beri kepada kamu setiap hari, aku beri kamu beberapa dinar kepada kamu, asalkan kamu tidak tebang pokok, supaya kehidupan kamu berubah. Kamu beribadat saja, tetapi kamu tidak maknanya tetapi kamu ini hanya hidup secukup yang ada. Apa kata seandainya aku memberi kamu dinar setiap hari? Bagaimana caranya? Kamu tengok selepas daripada kamu bangun pagi, kamu tengok di bawah bantal ada dinar yang terletak di bawah bantal kamu. Dia pun berfikir, kalau aku tebang pokok, habis maknanya kemudian kehidupan aku begitu sajalah. Akhirnya sekali dia pun setuju. Dia tak jadi tebang pokok. Dia tak jadi tebang pokok balik. Kenapa kena fikir? Maknanya kalau aku tebang pokok, pokok tu tebanglah. Maknanya orang mungkin sembah pokok lain pula, tetapi kedudukan hati aku, maknanya kehidupan aku beginilah sentiasa. Tapi kalau aku tidak tebang pokok, kehidupan aku berubah. Akhirnya dia pun esokkan dia tidur, dia tengok bawah bantal ada. Hari pertama. Tengok bantal yang kedua ada. Hari ketiga dia tengok bawah bantal tidak ada. Bila tengok bawah bantal tidak ada, akhirnya sekali dia jadi marah. Maka dia pun kali ni dia ambil kapok, dia niat nak pergi tebang pokok sungguh. Sampai tengah jalan jumpa orang tua tadi, orang tua yang baru ni. Maka orang tua tadi halang dia. Dia kata, kerana mu tak bagi dah duit, aku terpaksa juga tebang pokok. Akhir sekali berlaku pergelutan. Bila berlaku pergelutan, kali ini orang tua tadi dengan mudah jatuhkan dia. Bila mudah jatuhkan dia, lalu dia ketika duduk di bawah tanya, kenapa? Dulu aku mudah mengalahkan kamu, hari ini kau mudah mengalahkan aku. Kata orang tua tadi, dia kata, kamu kenal tak aku ni siapa? Tidak kenal. Aku adalah syaitan. Adapun pertama kali engkau nak tebang pokok kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, maknanya, maka dengan sebab itulah aku kalah. Allah menolong kamu. Tetapi kali ini engkau kalah. Kerana apa? Kerana engkau nak tebang pokok kerana dinar, kerana fulus, kerana mudah dapat duit. Mana kerana fulus. Maka dengan sebab itulah engkau dikalahkan.
Maka lihat tipu daya yang berlaku. Jadi dengan sebab itu kita mohon kepada Allah agar terselamat kita daripada tipu daya ini. Maka dikatakan bahawa inilah sejahat-jahat adab, kemudian itulah membawa kepada kebinasaan. Dan berkehendak tiap-tiap daripada keduanya itu serta mendirikan di dalam satu daripada berjatuh atasnya di dalam menghasilkan qasad. Berhajat pada dua-dua tadi. Mana dua-dua? Asbab dan juga tajrid. Duduk kepada, maknanya dia kena duduk kepada tempat yang Allah Ta'ala jatuhkan dia. Dia duduk makan tajrid lah. Dia duduk makan asbab lah. Maknanya jangan kamu ni duduk makan asbab nak pergi tajrid, duduk makan tajrid nak pergi kepada asbab. Maknanya sebab Allah Ta'ala dah tetap dah kamu begitu. Kamu kena duduk. Jangan kita tertipu daya. Jadi daripada mana ni nak pergi daripada orang asbab, daripada asbab nak pergi ke tajrid, daripada tajrid nak pergi asbab. Daripada mana? Daripada tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa waswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma an hadhihi syajarah wa illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka syaitan telah mewaswaskan kedua-duanya, Adam dan Hawa, sehingga dia dihukum, sehingga tertutup, maknanya tercabutlah pakaiannya dan ditutuplah akan maknanya tempat yang ditutupkan oleh Allah. Lalu syaitan kata, macam mana jadi begitu? Sehingga dicabutnya pakaian Adam dan Hawa tadi, dikeluarkan daripada syurga. Kerana syaitan kata apa? Manahakuma an hadhihi syajarah. Sebenarnya Allah tak larang kamu pergi ke pokok tu. Kan Allah tak kata wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi syaitan kata manahakuma an hadhihi syajarah. Sebenarnya Tuhan tak larang pokok kamu. Illa an takuna malakaini. Kalaulah kamu pergi kat pokok tadi, boleh jadi kedudukan kamu macam malaikat. Maknanya kedudukan au takuna minal khalidin, ataupun kamu kedua-dua jadi kekal dalam syurga. Jadi dia buat terbalik. Allah Ta'ala kata jangan kamu hampir pokok ini. Tetapi syaitan kata tak apa, sebenarnya tak apa. Sebab apa? Sebenarnya kalau kamu hampir pokok situ, kamu boleh jadi seperti malaikat, kamu akan kekal dalam syurga. Maknanya begitulah. Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan mewaswaskan Nabi Adam alaihissalam. Qala, kata syaitan, ya Adam, wahai Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepada kamu pokok yang kekalkan kamu dalam syurga, dan kamu akan dapat kerajaan yang tak habis-habis. Dalam keadaan yang habis-habis. Maka Nabi Adam memanglah fikir, kalau aku pergi hampir pokok, aku nak duduk dalam syurga. Aku nak duduk kedudukan aku tinggi macam aku duduk macam seperti malaikat. Aku nak duduk dalam syurga. Jadi niat dia apa? Niat dia nak duduk dalam syurga kerana nak berdampingan dengan Allah. Niat baik tak? Niat baik. Tetapi niat baik dalam keadaan terwas-waskan oleh syaitan. Sebab itu kita ni yang tak ada ilmu, yang jahil, yang lalai, kita sebenarnya kena tipu syaitan semua kita tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Yang hebat syaitan ni, dia tipu kita dalam keadaan niat yang baik. Itulah bahayanya syaitan. Oleh kerana nak duduk dalam syurga, akhirnya sekali apa? Nabi Adam pun hampirlah pokok tadi. Sebagaimana yang kita ketahui cerita dia, Nabi Adam ini telah hampir pokok tadi. Akhirnya kerana nak jadi lebih baik, akhirnya terkeluar dia daripada kedudukan dalam syurga, jatuh atas muka bumi. Alhamdulillah. Kedudukan itu sebenarnya itu dalam takdir Allah, semuanya baik. Sabit Nabi Adam, maka kita pun dapat lahir. Maknanya, jadi kita tengok apa yang datang daripada Allah, semuanya baik. Semuanya baik. Lalu dalam keadaan macam itu, kamu duduklah di tempat kamu. Kamu duduk makan mana? Duduk makan asbab, duduk makan tajrid.
Jangan kamu tembur lari, jangan kamu fikir aku nak tinggalkan pekerjaan, nak beribadat. Yang sudah fikir-fikir ibadat tak ada masalah, aku nak tumpu nega pula. Maka kedua-dua kena tipu daya. Maka nak beritahu gini, kalau kamu duduk makan asbab, kamu pergi tajrid, akhir sekali kamu pergi ke asbab balik. Gitulah orang. Maknanya pergi ke asbab balik. Sebab apa? Semangat kamu hebat macam mana pun, Allah Ta'ala letak kamu asbab lah kamu. Begitu juga orang makan tajrid. Tengok sahabat saya tu, Masya Allah, hebat. Dia akhir sekali dia fikir ibadat, dia boleh tinggal perniagaan dia, pergi balik kepada maqam dia tadi. Boleh tumpuk ibadat. Begitulah. Maka semangat kamu yang sungguh-sungguh ni nak pergi satu tempat ataupun kedudukan kamu yang sungguh-sungguh ni, akhir sekali maknanya kamu tidak akan dapat mengubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya maksudkan tadi, kamu tidak akan dapat mengubah takdir Allah Taala itu sebenarnya ada di dalam matan yang ataupun sambungan kita nanti. Maka kita mohon kepada Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi. Firman Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala kata? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku di tempat kemasukan yang benar. Masukkan aku di tempat masuk yang benar. Tempat masuk yang benar, kalau aku ini makam tajrid lah. Makam asbab. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku di tempat keluar yang baik, yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah aku ini di sisi engkau satu maknanya satu pemerintahan, satu pemeliharaan yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesungguhan kita nak pergi kepada tukar pada makan tajrid, makan tu, kita tidak boleh mengubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tetapkan situlah kita. Jadi akan datang kita bicara sawabikul himam. Maknanya semangat kamu sungguh-sungguh, kamu tidak akan boleh memecah kota takdir Allah Ta'ala. Sambungan matan yang kita baca pada malam ini. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak di atas penerangan yang banyak kekurangan. Kalau tidak dapat memahami, rujuk kepada orang yang lebih alim, lebih soleh, kerana yang menyampaikan ini bukan orang alim, bukan orang yang soleh. Maknanya, dan insya-Allah tolong doakan Ustaz agar kuat duduk dalam istiqamah amal, dijauhkan daripada maksiat, diselesaikan masalah, diberi kebaikan. Dan begitu juga Ustaz doakan kepada antum semua, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Dan kami mohon padamu ya Allah, agar semua yang mendengar ini mendapat manfaat, agar semua yang mendengar ini dan juga ahli keluarganya mendapat kebaikan di sisimu ya Allah. Berilah kami ya Allah kebaikan, dan tulislah nama-nama kami di kalangan hamba-Mu yang soleh. Jangan Engkau wafatkan kami ya Allah kecuali dalam keadaan kami bertaubat nasuha, dan jangan Kau wafatkan kami ya Allah kecuali mendapat husnul khatimah. Kami mengenali nama-nama mereka saja ya Allah. Ada maknanya yang ni dah baca nama kami, tak ada di antaranya kami tak dapat kenal, tapi kami ingin berkumpul sekali dengan mereka ini, dengan sahabat-sahabat ini, tetapi yang kami maksudkan itu di dalam syurga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Memang rasa sekejap bagi masa, maknanya insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kebaikan. Sekadar ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.